Indeks ni dia ada tiga bentuk soalan. Okay. Ni kamu boleh tengok balik video saya ni. Untuk indices equation. Okay. Indices equation, kita ada tiga bentuk soalan. Yang pertama, contoh macam ni lah. Okay, ni maksudnya kita tak payah guna log. Kita hanya samakan dia punya base saja. Maka terus kita akan dapat X sama dengan 5. Kemudian bentuk yang kedua, kalau kita jumpa soalan, kita tetap boleh tukar sebelah kanan tu sebagai base yang sama dengan sebelah kiri. Kita tak boleh cari 2 kuasa berapa 5, tak ada. Bila tak ada, tak payah fikir panjang, kita guna log kiri kanan. Sama ada nak guna log biasa ataupun nak guna ln. Kita dah belajar ln. So ingat, ln ni adalah log tapi base dia adalah E. Ataupun bentuk yang ketiga, kalau kita lihat soalan tu, dia ada 3 sebutan. Okay, contoh 9, 3 kuasa 2X, tolak 28, 3 kuasa X. Tambah 3 sama dengan 0. Ini bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga ni kita tengok kalau tadi 1 dan 2, kita akan tengok ada 2 sebutan. Dia ada kiri 1, kanan 1. Kes yang kedua pun sama, kiri 1, kanan 1. Sekarang ni untuk yang ketiga ni, kita ada 3 sebutan. 1, 2, 3. Kita ada 3 sebutan. Kalau kita jumpa keadaan macam ni, kita tak payah fikir nak keadaan pertama ke keadaan kedua. Kita mesti guna let U. Okey, kemudian pilihlah mana yang sesuai, sama ada 3 kuasa X ke ataupun 3 kuasa 2X. Okey. Sepatutnya kita akan pilih 3 kuasa X. Pilih yang paling rendah. Okey. Jadi kalau indices, dia mesti ada 3 bentuk soalan. Okey. Kemudian kita tengok contoh yang ni pula. Macam ni kan. Ini kita tengok, ini sebenarnya dia 1, 2 kan. 1, 2, 2 bentuk. 2 dia ada kiri kanan. Okey, jadi sekarang ni kalau macam ni kan. Kalau macam ni, kita nak samakan base pun tak boleh ni. Sebab sebelah kiri ni dia ada 3, dia ada 10. Jadi apa yang kita buat, kita terpaksa guna case yang kedua. Sebab dia ada 2 sebutan, 1 kiri, 1 kanan. Jadi kita ambil lah log. Saya ambil log, saya guna kaedah yang kedua. Ambil log kiri, kemudian kita akan ambil log kanan. Okey. Macam itulah. Oh sorry, ini 4 saja. 4x tolak 3. Okey. Kemudian kita kena ingatlah properties of log. Kalau saya pisahkan 10 ni, maka dia akan jadi log 10. Ini kalau tak nampak ni maksud dia base 10. Log 10 to base 10. Tu. Multiply by, ini kalau multiply maksud dia tambah log 3 to the power of 2x plus 1 equals to log 2 to the power of 4x minus 3. Okay. Yang log 10 to base 10 ni berapa nilai ni? 1. 1. Sebab base dengan number ni sama. So 1. Kemudian tujuan kita ambil log ni supaya yang atas ni kita boleh turunkan ke depan. Itu tujuan utama kita. Atas tu turun ke depan. Okey. Kemudian sama dengan, ini pun sama. Pastikan buat kurungan Buat kurungan. Betul. Okey. Kemudian gunalah kalkulator, tukar dalam bentuk decimal number. Yang ni pun sama. Okey. Bila tukar dalam bentuk decimal number, darabkan dengan 4x, darabkan dengan 3. Yang ni pun sama. Log 3 ni tukar dalam bentuk decimal number, darabkan dengan 2x, dan darabkan dengan x. Kemudian selesaikan. Selesaikan. Kumpulkan yang x, asingkan yang nombor. Jadi kita akan dapat jawapan. 2.1, tajuk 2.1 ni, dia tajuk besar dia adalah equation. Dia ada 4. Dia ada 4 Yang pertama, kita nak tengok bagaimana kita nak solve quadratic equation. Ini kita dah bincang sebelum ni. Kemudian kita belajar bagaimana kita nak selesaikan indices equation. Kemudian kita belajar juga bagaimana nak solve untuk log equation. Contoh macam tadi lah. Okay.
Kemudian ada satu lagi yang kita belum bincang lagi, yang keempat, set. Set ni contoh soalan dia macam soalan nombor 10 lah. Okay, bagaimana kita nak solve? Kalau kita jumpa dalam kita punya equation tu, ini kita panggil equation sebab dia ada tanda equal. Okay, dalam tu dia ada square root. Tak kisahlah satu square root ke ataupun dua. Biasa dalam exam ni dia satu atau dua. Dia tak ada sampai tiga. Dua je. Okey, kita tengok soalan nombor 10 ni, kita pilih satu soalan. Okey, 10A sama dengan square root. Okey, sebenarnya kalau kita nak solve, kita tak boleh solve kalau kita biarkan dalam bentuk square root. Jadi step yang pertama kita mesti hilangkan square root ni. Dengan cara kita kuasa 2 je. Tapi cara dia adalah kuasa 2 left hand side, all square. Dia bukan kuasa 2 setiap sebutan. Saya tak tulis x kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Dia maksud dia all. Kalau tengok kiri tu apa yang ada? X tambah 5, maka kita kena letak in bracket. Okay? Dia bukan maksud dia x kuasa 2, bukan maksud dia 5 kuasa 2. Okay, ingat so jangan silap. Ni ada juga yang salah faham. Ingatkan kuasa 2 setiap sebutan. Dia bukan kuasa 2 setiap sebutan. Kuasa 2 kiri semua. Kuasa 2 kanan semua. So hati-hati ni. Okay. Jadi untuk yang sebelah kiri ni, kita nampak je kurungan kuasa 2, kita expand. So mesti dapat 3 sebutan. Kalau 2 sebutan salah. Ramai yang suka buat, bila jumpa je x tambah 5 kuasa 2. Terus ada yang buat x kuasa 2 tambah 25. Ini salah dia bukan maksud macam tu. Ini x tambah 5 all in bracket square ni maksud dia kita kena darab 2 kali kurungan yang sama. Maksud dia kita kena darab 2 kali kurungan. Bila darab 2 kali kurungan, dia mesti 3 sebutan, bukannya 2. Okey? So ingat tu dia tak sama. Jangan kamu pergi kuasa 2 setiap sebutan. Okey? Biasanya kalau bentuk yang macam ni, biasa saya akan gunakan kaedah yang ni. Okey? Yang pertama kuasa 2, yang di tengah ikut, kalau sini tolak, kalau sini tambah. Okey? Kemudian saya akan ambil 2 darab A darab B. Kemudian yang last ni mesti tambah. Okey? Jadi kalau kamu jumpa kurungan kuasa 2, tak payah kamu kembangkan detail, tunjukkan jalan kerja dia, tak payah. Terus, ini x tambah 5, x tambah 5 kuasa 2, terus jawapan dia ada 3 sebutan. Mana datang 3 sebutan ni? Sebab saya gunakan kaedah ni. Okay, maksud dia first term squared, and then tengok sini, kalau tolak 2 multiply by b multiply by a. So kita akan dapat negative 2ab. Kemudian yang last term ni, kita terus kuasa 2. Tak kisahlah ini tolak ke tambah ke, mesti tambah. Okay? So saya guna kaedah tu. Okay, setakat ni okey ke? Ada yang tak faham? Okey tak setakat ni? Okey. Okey, sir. Okey, bagus. Kemudian untuk yang sebelah kanan. Okey, sebelah kanan mudah sebab dia hanya ada square root. Square root dengan square ni dah akan hilang. Kita cuma ambil dalam je. Sebelah kanan paling mudah. Okey. Kemudian kita akan kumpulkan semua bawa ke sebelah kiri, gabungkan. Mana yang sama ni kita gabungkan. So kita dapat plus 11x. Kemudian ini gabungkan plus, kita akan dapat, ini berapa? 25 tolak 7. Kita 18. Akan dapat 18. Yes. Macam tu lah. Okay. Asalnya kita punya equation, dia adalah set equation. Tapi nanti bila kita proses, biasanya kita akan jumpa balik quadratic equation. Jadi untuk peringkat multiplikasi ni, bila quadratic equation tak payah kamu nak tunjukkan factorize, kemudian kamu samakan kosong kiri kanan kan. Terus guna kereta je. 1 sama dengan 11 sama dengan 18. Okey, so jawapan kita adalah negative 2 and 99. Macam tu saja. Okey. Maksudnya jawapan kita yang ni lah. Jawapan kita yang ni. Negative 2. Okey. Kemudian untuk soalan, sama ada soalan ini, kita perlu check ni. Kita kena check kita punya answer ni. Kalau kita jumpa soalan tu adalah square root.
ataupun soalan tu adalah log. Dua bentuk ni, kalau kita dah ada jawapan, kita kena check. Kadang-kadang dua jawapan ni, kita akan pilih satu je. Untuk soalan yang ada cert, yang ada log, kita kena check. Jadi jangan berhenti kat sini. Belum pasti lagi ni. Okey, jadi kita cubalah. Kalau kita nak cuba, kita kena patah balik kepada equation kita yang asal. Maksudnya punca soalan kita adalah, masa kita nak check ni, kamu kena patah balik kepada punca soalan. Punca soalan kita adalah x plus 5 equals to square root of 7 minus x. Kita kena check daripada punca soalan ni. Kita jangan check yang kita dah kuasa 2 macam ni. Jangan kita check kat sini. Okay? Kita kena check daripada punca soalan. Okay, cuba kita tengok. Kalau saya ganti negatif 2. Kalau ganti negatif 2, sebelah kiri akan dapat 3. Sebelah kiri dapat 3. Okay, cuba saya ganti ni. 7 tambah 2, 9, 3. Okay, maknanya jawapan yang pertama tu betul lah. Jawapan pertama betul. Sebab kiri sama kanan. Kita check kalau ganti negatif 9. Kalau ganti negatif 9, sebelah kiri ni saya akan dapat negatif 4. Sebelah kiri negatif 4. Sebelah kanan pula, kalau kita buat negatif 9 ni, 9 tambah 7, 16. Kan? Adakah kiri ni sama kanan? Tak. Tak sama so ingat, saya punya, pastinya saya dah bagi nota ni sebenarnya. Kita kena ingat, kita ada dua keadaan. Kalau kita jumpa square root of 16, ini apa jawapan sepatutnya? Ini apa jawapannya? 4 saja. Tapi kalau saya jumpa square root bersama dengan variable x, berapa jawapan? Apa jawapan dia? Adakah sama tak jawapan 4? Sudah. Plus minus. Plus minus. Okey, so hati-hati Kita tengok macam sama. Sebenarnya dia punya isu dia adalah semua soalan tu adalah square root of 16. Memang nilai dia 4, tapi kita kena tengok keadaan square root ni dia bersama dengan unknown ataupun tidak. Kalau bersama dengan unknown, maka jawapan dia mesti ada plus minus. Okey, so ingat. Jadi untuk yang dekat sini, yang ni disebabkan dia tak melibatkan unknown. Dia tak melibatkan unknown. Dia cuma nombor je. Maka kalau nombor, ini sepatutnya nilai dia 4. Ni nilai dia 4. Maka mana kita boleh katakan negatif 4 sama dengan 4. Okey? So ingat yang ini kamu kena faham ni dua ni. Kalau kamu ingat ini juga plus minus, maka betul lah. Tapi sebenarnya dia plus minus kalau ada x. Sekarang x tak ada. Okey? Jadi untuk soalan ni hanya satu jawapan je yang betul. Nanti kalau kita nak jawab nanti dalam exam ataupun dalam tugasan untuk sehingga ke hari ni kamu punya ujian pertengahan dan final exam soalan dalam bentuk adjektif. Sehingga hari ni lah, sehingga hari ni. Tapi dalam tugasan kamu kena jawab dalam bentuk subjektif. Okey? Okey, untuk yang kat sini kamu kena tunjukkan yang tak sama. Contoh, when x equals to negative 9, kena tunjukkan. Maka negative 4 equals to square root of 16. Ini kita kena buat not equal. Sebab nilai dia 4. Kamu tunjukkan yang satu, maka kita bagi tahu jawapan therefore. Okey? Therefore, jawapan akhir dia adalah negatif 2. So dalam exam nanti, kamu tunjukkan yang gagal. Tunjukkan yang tak berjaya, yang tak sama, maka yang satu lagi tu adalah jawapan. Okay? Kita jangan tunjukkan yang berjaya. Jangan tunjukkan yang negatif 2 ni berjaya. Kalau kita tunjukkan yang ni berjaya, nanti kamu kena tambah kerja lagi. Mesti tunjukkan negatif 9. Okay? Jadi kalau kita nak jimat masa, tunjukkan yang gagal. Bila satu jawapan tu kita reject, maka kesimpulan satu lagi mesti jawapan. Dia tak boleh dua-dua yang kita dapat nombor tu bukan jawapan. Dia mesti salah satu. So cara jawab nanti, tunjukkan yang salah tu. Tunjukkan yang salah, maka yang satu lagi mesti betul. Dia ada 2 square root.
Okey, kalau ada dua square root, seeloknya sebelah tu kita mesti ambil satu je square root. Biasanya kita akan pilih di antara dua ni, kita tengok mana yang rasa macam kompleks sangat. Yang kompleks sangat, yang ni lah. Maka yang kompleks ni kita asingkan. Kita biar je kat sini. Yang lain-lain tu saya bawa ke sebelah kanan. Okay, maksud dia kalau kita jumpa soalan, kita ada dua square root. Dalam satu equation tu ada dua square root. Kita mesti pisahkan. Cara kita nak pisahkan, kita kalau boleh yang kompleks ni kita asingkan. Kita asingkan. Tapi kalau nak pilih yang ni masih betul lagi. Tapi lebih mudah pilih yang kompleks ni sebelah kiri. Okey, kemudian bila sampai di sini baru kita kuasa dua. Kiri dan kanan. So ingat saya dah pesan ni, kita kuasa dua all left hand side. Bukannya setiap sebutan, semua sekali kena kuasa dua. Sama juga untuk right hand side. All in bracket. Okay, maksud dia semua ni. Bukan maksud dia 5 kuasa 2. Bukan maksud dia ia ni kuasa 2. Dia adalah kurungan kuasa 2. Jadi untuk yang sebelah kiri tak ada masalah. Kita hilangkan je square root. Square root dengan square ni akan hilang. Kemudian ingat, tadi saya dah pesan, kalau kurungan kuasa 2, jangan jawapan dia 25 tolak all in bracket x minus 1. Kalau tulisan tu salah. Dia mesti expand 2 kali kurungan. Okay. Ni saya buat terus. Tolak, okay, 2 darab 5, 10 darab dengan square root. Kemudian yang ni, last, kita kuasa 2, maka hilang square root dia, x minus 1. Okey, untuk yang di sini ada yang tak faham? Ada yang perlu saya ulang balik yang ni? Okey tak? Okey saya ni. Okey, Okey, sir. faham Okey, so jangan buat jawapan untuk sebelah kanan 25 dan x tolak 1. Siapa buat yang tu salah. Ramai yang suka ambil sebutan pertama kuasa 2, settle. Kemudian last term squared, settle. Kalau kamu buat macam ni, dua ni je salah. Sebab bila kita kembangkan kurungan kuasa 2, dia mesti ada 3 sebutan. 1, 2, 3. Kalau siapa yang buat 2, salah. Okey, hati-hati kat sini. Ramai yang silap buat kat sini. Okey, kemudian kita tengok masih ada square root. Okey, kalau ada lagi square root, kita asingkan square root ni. So saya bawa ke sebelah kiri. Yang lain tu kita bawa ke sebelah kanan. Okey, kita tengok. Okey, kalau nombor saja, ini 25. Okey, so kita dapat 25 lah. 25. Yang lain tak boleh kan? Kemudian yang x ni saya bawa ke kanan, dia akan jadi negatif x. Okey, yang ni saya dah bawa. Ni gabungkan. Saya gabungkan 3 ya, negatif 1, 25, negatif 1. So dapat 25. Okey, kemudian, betul, negatif x. Kemudian kita nak hilangkan square root. Terus kuasa 2. So ingat saya punya ni left hand side all. Kemudian all right hand side square. Bukannya kuasa 2 setiap sebutan. Bukan maksudnya 25 kuasa 2 tolak x kuasa 2. Siapa yang buat tu salah. Okay. So sebelah kiri 10 kuasa 2 100. Yang ini akan hilang square root. Kemudian ingat ni mesti jawapan dia 3 sebutan. Mesti 3 sebutan. Okey, kemudian kamu guna kalkulator. Okey, 25 kuasa 2. Kita akan dapat 625. 625. Kemudian saya akan ambil 2 darab 25, 50. Okey, kemudian tambah x kuasa 2. Okey, so pastikan mesti ada 3 sebutan. Kalau jawapan kamu buat 625 tambah dengan x kuasa 2, salah. Dia mesti ada 3 sebutan. Bagaimana dapatkan 3 ni? Tengok balik nota saya. Kita ada kaedah untuk dapatkan jawapan terus. Kita tak nak tunjukkan detail, tak ada markah. Kita hanya buang masa je. Saya nak terus jawapan. Okey, kemudian kita kumpulkan x kuasa 2. Kemudian kita gabungkan dengan 100, jadi negatif 150. Okey, kemudian 625. 625 tambah 100. 725. Okey, ini maksudnya kalau kita simplify semua ni, kita akan dapat jawapan ini. Sama juga. Asalnya kita punya
soalan kita adalah third equation. Akhirnya nanti kita akan dapat kuadratik juga. Jadi ulanglah guna kalkulator. Kamu ambil nombor 1 sama dengan -150 sama dengan 725. Okey, kamu dapat berapa jawapan? Yang pertama? Apa yang dah dapat? 145. 145. Satu lagi? 5. 5, yes. Masa kita buat pengiraan memang kita nampak 2 jawapan. Okey, tapi jangan berhenti kat sini. Jangan yakin sangat dua-dua jawapan yang kita boleh ambil. Ingat, kalau kita jumpa soalan, kita kena tengok soalan tu ada cert tak? Ada log tak? Kalau ada dua-dua ni, kena check. Masa kita nak jawab nanti, kalau katakan soalan tu subjektif, tunjukkan yang gagal tu. Okay, jangan tunjuk, ganti kat sini, ganti pada punca soalan. Jadi kita akan check. Ini kalau kita nak check. Patah balik kepada punca soalan. Punca soalan tu yang asal. Okay, 2x minus 1 kemudian plus square root of x minus 5. 1 equals to 5. Okay, jadi sebelum kita tunjukkan, kita try and error lah. Okay, katakan saya ganti 5. Kalau saya ganti 5, sebelah kiri, okay, sebelah kiri jadi square root of, okay, kalau ganti 5 5 10 tu 9, so kita dapat 3 tambah dengan 2 5, yes. Maknanya kalau kita tengok kat sini, kalau kita pilih 5, betul. Tapi bila kita nak tunjukkan yang kita check ni, jangan tunjukkan 5 ni, tunjukkan yang gagal. Okay, jadi when x equals to 145, kita tengok apa jadi. Sebelah kiri 145 darab 2. Tolak 1. Yes. Punca 289. Yang sini adalah 144. Sama dengan, adakah sama dengan 5? Punca 289. 17 tambah 12. Memang sah, tak sama, not equal. Okay? So dalam exam tunjukkan yang ni. Maka jawapan akhir kita terus kita buat kesimpulan. Therefore x equals to 5. Macam tu saja. Okay, ini cara kita nak jawab. Tak payah kita nak tunjukkan dua-dua sekali nombor tu. Tunjukkan yang salah. Tunjukkan yang salah, maka satu lagi mesti jawapan. Okey, yang ini. Ini adalah soalan indeks. Ini adalah soalan indeks. Ingat kalau indeks. Dia ada 3 kaedah. Okey, kita cuba samakan base. Macam boleh. Jadi kita boleh guna kaedah yang pertama. So saya boleh tukar 10 squared. Betul. Ni 100, ini kita tambah kat sini. Yang ni 10, 5x tolak 3. Okey, jadi sekarang ni base dia dah sama. So saya ambil yang atas. 2x squared equals to 5x minus 3. Tak payah kita nak guna log. Log kalau yang kedua. Kemudian kita akan tengok jumpa bentuk kuadratik. Pusing-pusing-pusing, last kuadratik juga. Jadi ceklah guna kalkulator. Yang pertama, properties yang kita kena ingat. Yang pertama, kalau kita jumpa setiap kali soalan, okey, contoh macam ni, contoh. Inequality ni maksud dia kita ada simbol greater than, less than, kemudian kita ada greater than or equal, kemudian kita ada less than or equal. Ni kita akan baca less than or, kita jangan baca and. Less than or equal. Tu maksud dia. Okey, kalau yang pertama ni, kita sebenarnya nak target kita ni adalah nak jadikan X ni adalah positif. Okey, jadi kalau inequalities, memanglah kita akan tukar ini pun kita tukar. Tetapi kalau inequalities, yang ini pun kena tukar juga. Itu pun kena tukar. Jadi kena ingat, kita akan nanti bila kita nak selesaikan, selalu kita jumpa keadaan ni. Proses dapat negative X greater than 4, contoh.
Maka kalau kita dapatkan X, ramai pelajar dia suka buat X greater than -4. Salah lah. Okay. Dia kalau nak tukar ini, semua kena tukar termasuk simbol yang ni. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kalau kita ada X between 2 and 5. Kalau macam ni kan, kalau macam ni, kita jangan baca 2 less than X less than 5. Kita kena baca daripada variable. Okay. Maksudnya kita akan baca X more than 2, N less than 5. Saya guna N ni sebab dia bergabung. Okay. X greater than 2, less than 5. Okay. X greater than 2, N X less than 5. Kalau kita tengok keadaan soalan, kadang-kadang kita terpaksa pecahkan. Pecahkan, cara kita nak pecahkan, kita boleh ambil yang ni yang pertama. So kita akan ambil X more than 2. Jangan guna less than Less than kalau kita pandang daripada nombor. Sebenarnya kita akan baca daripada variable X. Kalau pandang daripada sini ke kiri, maka kita akan baca X more than 2. 1. Kemudian kita akan baca yang ni pula. X less than 5. Tengah-tengah N. Okay. Jadi kalau kita jumpa soalan yang ada kiri kanan, kalau kita tak mampu nak selesaikan terus, kita boleh pisahkan. Tapi kita akan ada dua sebutan dan dipisahkan dengan mesti N. Dia tak akan guna O. Okay. So bila nak selesaikan ni, dua ni mesti ingat. Okay. Ni yang basic tadi ya. So kita ada -2 minus 3x more than or equals to 2. Ni saya selesaikan dulu ni. Greater than or equals to 2 plus 2, 4. Okay, dekat sini yang kita kena ingat balik nota akhir tadi. Saya sebenarnya nak jadikan dia ni positif. Okay, jadi kita akan ambil 3x. Semua kena ubah semua kena ubah. Kita target sebenarnya ni je saya nak ubah. Tetapi ubah je ni dia akan berjangkit. Semua kena berubah. Maka kita akan tulis this one positif. Greater than, opposite dia less than or equal. Positif 4 dia akan jadi -4. So kita akan dapat X less than -4 over 3. So ingat case ni kamu kena hati-hati. Kita data biasa, tanda equal ni, biasanya kita ubah sebelah kiri ni ubah dengan sebelah kanan je. Kita terlupa yang di tengah. Di tengah pun kena berubah. So hati-hati soalan dia asalnya adalah lebih besar. Nanti dia akan bertukar jadi lebih kecil. So kita ambil 3 less than 2x minus 3 over 5 less than 7. Okey, katakan saya darab semua dengan 5, saya akan dapat 15. Okey, ini akan dapat 35. Okey, macam tu lah. Okey, yang ni kamu, kalau katakan tak nampak, kamu kena pecah macam saya tadi lah. Pecahkan yang ni 1, N. Ambil yang ni. Kalau tak nampak lah. Tapi kalau kepada yang nampak, kita boleh buat serentak. Okey, saya nak hilangkan -3. Saya nak hilangkan -3, maka saya kena tambah semua. Tambah semua dengan 3. So ini akan dapat 18, ini akan dapat 2x, ini akan dapat 38. Maksudnya semua tu saya tambah 3. Tambah 3, tambah 3, tambah 3. Macam tu. Kemudian saya nak dapatkan x, maka kena hilangkan 2 dengan cara bahagi. Ini bahagi 2, bahagi 2 dan kita akan dapat jawapan. Okey. Ini dia tak ada tolak So berapa tadi? 38, 17. So macam tu lah. Okey. Mana yang kita boleh buat serentak, buatlah. Kalau yang simple tu buat serentak. Kalau kata susah, kamu kena pecah. Okey. Cara dia ambil ini 1. Kemudian kamu kena ambil yang ni 1. Kalau tak berjaya nak buat terus, pisahkan dia. Okey. Kalau kita jumpa quadratic inequalities, contoh macam 14C tu lah. Tapi sebelum tu kita kena tengok nota Okey, ini untuk case quadratic. Ini untuk case quadratic. Quadratic inequalities. Okey. Quadratic inequalities.
inequalities. Okey, ni. Kalau kuadratik, saya galakkan kita gunakan kaedah, satu kaedah aja. Kita gunakan graphical method. Okey, kita gunakan graphical method. Walaupun dia ada, mungkin dalam kuliah tu ada satu lagi kaedah. Nama dia sign table. Sign table. Okay. Tapi saya galakkan gunakan graphical method. Untuk kuadratik, contoh dia macam ni lah. ax squared plus bx plus c, tak kisahlah greater than ke less than ke. Okay. Kita galakkan guna graphical method. Cara dia, katakan saya ada dua kurungan, x tolak a. Contoh, ini contohnya ni. X tolak b greater than 0. Maka step yang pertama, nyatakan nilai sempadan dia. Okay. Nilai sempadan. Nilai sempadan ni dia panggil ZOF. Ni dalam kuliah dia ni. Apa benda tu ZOF? Zeros of factor. Maksud dia, ni kita boleh panggil dia sebagai zeros of factor sebab bila saya gantikan A kat sini, dia akan menghasilkan 0. Sama juga untuk ini. Okay, ni kalau saya ganti kat sini, dia boleh menghasilkan 0. Itu yang dia panggil zero of factor. Jadi step yang pertama, kalau kita nak selesaikan, kita mesti daripada factor ni dapatkan nilai X. Kemudian daripada situ terus kita lukis graf. Untuk kaedah saya ni, kamu kena lukis graf yang sentiasa senyum. Maksudnya pastikan X, coefficient of X squared ni mesti positif. Kemudian kita lukis A sempadan B ikut susunan. Kemudian jawapan dia, tak kisahlah apa jenis soalan, kalau selang ni bersambung daripada A sampai B, okay, ini adalah pasti X ya, pasti X. Jadi kalau di bawah pasti X tu negatif, di atas pasti X tu kuasaan yang positif. Maksud dia kalau soalan tu, ya, kalau soalan tu less than 0, okay, maka ambil kawasan yang bersambung. Kalau soalan tu greater than 0, maka ambillah jawapan yang terputus macam ni. Okay? So jawapan kita ni, tak kisah apa jenis soalan, berpandukan pada graf ni. Maksudnya yang bersambung tu adalah kawasan less than 0, yang terputus adalah kawasan greater than 0. Okay? Cara nak tulis, ini kemungkinan. Kalau katakan soalan tu adalah X tolak A, X minus B greater than 0, maka jawapan dia adalah greater than 0, yang terputus ni. Cara tulis jawapan dia, X less than A, satu lagi X more than B. Tengah-tengah letak union. Itu cara penulisan jawapan. Kalau katakan soalan tu dia menggunakan X minus A, X minus B less than 0, maka refer pada kawasan yang bersambung. Cara nak tulis jawapan adalah X between A and B. Ya, kita akan gunakan cara ni. Jadi tak kisahlah apa jenis soalan, graf dia sama, kawasan sama. Cuma kita kena pilih nak ambil atas ke bawah. Atas ke bawah bergantung kepada soalan. Okey, faham ni? Faham, sir. Okey. Faham saya. Okey, kita ambil contoh Nampak macam senang je. Okey. Yang pertama, saya nak ambil soalan 14C ni, bagaimana kita nak solve untuk quadratic inequalities. Asalnya dia ada negatif X plus 5X minus 4 less than 0. Step yang pertama, pastikan coefficient of X squared ni mesti positif. Itu step yang pertama. Kamu kena buat yang tu. Jadi ikutlah cara yang saya ajar tadi. Kalau saya nak ubah yang ni, maka semua akan berubah termasuk less than. Termasuk less than. So saya ubah X squared minus 5X plus 4 more than 0. Okay? So hati-hati
Ingat balik nota saya tadi, kalau kita ada negatif, saya nak ubah kepada positif, semua sebutan kena berubah termasuk less than. Kemudian kita guna lagi calculator, kita factorize. Okay, kita factorize. Kita akan ambil 1 sama dengan negatif 5 sama dengan 4 sama dengan. Okey, maka kita akan dapat jawapan yang pertama. 1, bukan 1. Jawapan yang pertama 4. 1 lagi, oh betul 1. Okey. Yang saya tulis ini bukan jawapan ya. Sebab ini adalah inequalities. Kita kalau nak dapatkan jawapan, mungkin masa di sekolah ni kamu kena buat kurungan. X tolak 4. Kemudian X tolak 1. Okay. Masa di sekolah kamu kena ambil jawapan ni dulu. Baru jawapan akhir. Sekarang ni kamu boleh guna calculator. Kalau nak patah balik ke step yang belakang ni mudah je. Kalau sini tambah, letak tolak 4. Kalau kita X sama dengan 1, masuk dekat sini, kita gunakan X tolak 1. Okey. Ingat, kita tak boleh tinggalkan jawapan ni. Kena merujuk kepada graf. Okay. Dan anggap ini adalah X, maka mesti bermula daripada 1, yang ini adalah 4. So, kalau kita tak tengok soalan, kita kena apa je? Bersambung untuk kawasan less than. Terputus untuk kawasan more than. Okay. More than tu maksudnya positif lah. Okay. Kalau negatif yang ni. Kalau positif, yang bawah. Terpisah. Okay. Yang mana satu kita nak pilih? Kita bukan tengok daripada punca soalan. Ini kena hati-hati ya. Kita nak ambil kawasan yang mana satu, merujuk kepada sebelum saya dapatkan dia punya zeros ni. Zeros of factor ni. Sebelum saya dapatkan ni, dia punya tandaan dia adalah yang ni. Kan? Bukan daripada punca soalan. Kalau punca soalan dia guna less than. Sebelum kita dapatkan Z or F ni. So ambil kawasan more than 0. Kalau more than 0, saya ambil lah jawapannya ni. Okay, jadi cara nak tulis jawapan dia adalah 1 ke kiri, maksudnya saya gunakan X less than 1. Kemudian 4 ke kanan. Kalau 4 ke kanan, more than. Ni kalau terpisah, cara penulisan jawapan nak cantumkan, kita letaklah union. Nak letak union boleh, nak letak or boleh. Okay. So kalau soalan tak arahkan nak jawapan yang macam mana, tulis yang ni, ataupun ini antara bentuk-bentuk jawapan lah. Kadang-kadang kita akan buat ni jawapan yang pertama. Kadang-kadang kita buat dalam bentuk interval. Ini kalau jawapan dia dalam bentuk interval. Kalau katakan soalan dia find the interval. Maksudnya kamu tulislah negative infinity sampai 1 open union by 4 to infinity. Kalau nak interval. Kadang-kadang soalan dia nak jawapan dalam bentuk solution. Kadang soalan nak dalam bentuk solution set. Kalau soalan nak minta yang ni, maka kita akan buat curly bracket x where tulislah nak ambil interval ataupun nak ambil yang atas, mana-mana boleh. Union by x more than 4. Okay, ini 1, 2, 3 ni, ini bentuk-bentuk jawapan yang kita boleh bagilah. Okay, kalau katakan soalan tu umum, pilih yang pertama lagi mudah. Okay, kalau soalan nak interval, mesti tulis jawapan dalam bentuk interval. Kalau katakan soalan find the solution set, maka jawapan dia mesti tulis macam ni. Okay, faham ke tak faham ni? Faham, sir. Faham. Okay, faham ya? Faham, sir. Bagus. Faham, sir. Bagus. Itu 2.2. Okey. Saya ambil soalan 14D pula. 14D. Yang fraction tu kemudian. Saya ambil soalan 14D. Saya ambil yang biasa dulu. Okey, yang sekarang saya fokuskan kepada quadratic. Okey, katakan saya nak buat soalan D. Okey, macam tu ya. Okey, kalau yang macam ni,
Ingat kita kena pastikan coefficient of x squared tu mesti positif. Itu step yang pertama. Jadi apa yang kita buat, kita akan tulis x kuasa 2 tolak 18x. Semua kena tukar. Target saya nak tukar ini tadi. Tapi kena tukar, ini bertukar, ini akan jadi negatif, ini akan jadi less than. Itu step yang pertama. Kemudian kita factorize. Kalau setakat dua sebutan, tak payah guna calculator. Kita factorize x. So macam tu. Maka kalau setiap kurungan ni sama dengan kosong, yang pertama mesti dapat 0, 1. Kemudian yang kedua, x sama dengan 18. Ini saya nak tahu sepadan je, bukan jawapan. Mana datang ini? Kalau yang ni sama dengan kosong, maka x 0. Kalau yang ni sama kosong, x sama dengan 18. Okey? Kemudian kita dapatkan jawapan, memang tak ada cara lain, mesti merujuk kepada graf. Okey, kita akan ambil nilai 0, 1, 18, 1. Graf kita mesti sentiasa senyum. Kamu hafal satu je. Jangan kekalkan negatif. Kalau nanti kamu kena fikirkan graf yang masam ni. Jadikan dia sentiasa positif. Tak kisah apa jenis soalan, bersambung untuk negatif. Terputus untuk positif, lebih besar. Okey, boleh? Ini untuk lebih besar. Okey, soalan kita jangan ambil daripada punca soalan. Kalau punca soalan, kita akan ambil kawasan lebih besar. Kita kena tengok sebelum kita buat ni. Kita dapatkan ZOF, apa simbol dia? Simbol dia adalah less than 0. So inilah kita punya jawapan rujuk pada sini. Bukan rujuk kepada punca soalan. Okey, jadi jawapan dia yang akhir ni adalah kita pilih less than. Less than ni jawapan yang bersambung. Kalau bersambung, kita akan ambil x between 0 and 18. Okey, ini kita punya jawapan. Kalau katakan soalan tu dia ada equal, maka kamu tambahlah equal kat sini. Okey, yang ada equal tak ada equal, tengok soalan. Soalan ada ke tak ada? Kalau tak ada, tak payah. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Untuk quadratic inequalities. Boleh faham? Boleh faham. Boleh sir. Boleh? Boleh, sir. So ingat bila soalan kuadratik, saya cadangkan guna satu kaedah je. Mesti guna kaedah graf. Kaedah graf. Okay? Kalau katakan nak cuba table, boleh juga. Tapi saya galakkan kuadratik mesti guna graf.